Salam sejahtera, salam forum remaja. Kumpulan kami kumpulan yang ke-11. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar isu perkauman, kesan dan cara mengatasi. Isu perkauman bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam aspek penggunaan bahasa, dimensi agama, tingkah laku sosial, perlakuan fizikal, sektor pekerjaan, perbuatan buli, penulisan dan seumpamanya. Dalam konteks Malaysia, isu-isu sensitif pula membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang sensitif dalam Malaysia berkaitan dengan hak-hak keistimewaan Melayu, status bumi putera, kontrak sosial, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sistem kuota dan perkara-perkara stereotip. Malaysia ialah salah satu negara yang mempunyai pelbagai kaum, bertepan dengan hubungan etnik dan cabarannya untuk memahami persoalan hubungan kaum dan cabarannya. Persoalan latar belakang sejarah yang membawa kepada pembawaan masyarakat seperti yang ada sekarang perlu difahami. Hubungan kaum yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa dan kaum. Persoalan hubungan kaum perbatuan amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan seterusnya pembangunan negara berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Perbatuan amat penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada memajukan negara dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud dari kepelbagaian kaum. Namun, krisis yang berlaku pada 1969, peristiwa 13 Mei, mencerminkan rakyat Malaysia belum mempunyai suatu budaya nasional yang menjadi asas bersama walaupun sebelum kemerdekaan telah wujud permuafakatan di antara rakyat negara ini dalam mewujudkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara Malaysia. Isu-isu ini tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka kerana ia akan membawa kepada api permusuhan hasil daripada perasaan kurang senang dan tidak berpuas hati. Isu-isu sensitif ibarat api dalam sekam yang menyalakan dalam diam-diam sehingga boleh membawakan kepada kebakaran. Ini juga adalah salah satu sebab yang bakal membawa kepada insiden konflik atau pergaduhan antara kaum. Isu-isu perkauman dan isu-isu sensitif juga melibatkan perlakuan memperlekehkan dan merendah-rendahkan kaum lain serta mempertikaikan hak orang lain. Termasuk juga dalam ruang lingkup tafsiran isu perkauman dan isu sensitif ialah ucapan, perbuatan, perkaitan, perkataan dan penerbitan. Sebelum kita melangkahkan dengan lebih jauh lagi, eloklah kita menerusi apakah kesan isu perkauman dan cara mengatasinya. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Tai Xin Yue. Terima kasih dan salam sejahtera kepada pengerusi dan ahli-ahli panel yang dikasihi. Pada pendapat saya, isu perkauman akan membawa kesan negatif kepada integriti dan imej negara. Seperti yang telah dicatatkan dalam sejarah Malaysia, Tunku Abdul Rahman
Tun Witi Sambatan dan ahli politik kaum yang lain mendapatkan kebebasan negara dengan membuktikan kepada kerajaan British yang rakyat di tanah Melayu mampu bersatu padu di bawah satu pentadbiran, maka atas sebab inilah kita diberi kemerdekaan dan atas sebab itu jugalah negara kita dipandang tinggi kerana mampu bergerak walaupun rakyatnya terdiri daripada banyak kaum. Jikalau rusuhan kaum berlaku lagi, ini akan mencemarkan nama baik negara, di mana ia akan jelas menunjukkan negara gagal dalam menyatu padukan penduduknya, malah keadaan menjadi semakin teruk. Ini akan mencanting arang terhadap imej dan integriti negara sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mengamalkan prinsip demokrasi. Warga Malaysia wajar melihat dan mentafsir program dan polisi nasional yang dilaksanakan secara rasional, objektif, bijaksana dan bertanggungjawab. Berfikirlah sebagai seorang warga Malaysia sejati, berpegang kepada prinsip menjunjung langit di tempat bumi dipijak. Program pendidikan sebagai contohnya yang diperkenalkan adalah pelaburan untuk menjamin masa hadapan warga muda dan warga muda dan tidak harus sama sekali dipolitikkan. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita dihadapi ini, pertama sekali sebagai bangsa Malaysia, bahasa dan cara berkomunikasi kita seharusnya menguasai dengan baik agar jurang antara kaum tidak akan berlaku disebabkan oleh ketidaksefahaman dan prasangka. Seterusnya, saranan dan pengaruh daripada ibu bapa amat penting terhadap anak-anak mereka. Hal ini kerana anak-anak tersebut merupakan pemimpin hari esok dan perpaduan antara satu sama lain amat diperlukan agar negara menjadi maju dan kuat. Di samping itu, program dan polisi perpaduan kaum tidak harus sama sekali dipolitikkan kerana perbuatan tersebut adalah paling tidak bertanggungjawab yang hanya akan memusnahkan masa hadapan anak-anak yang bersih dan tidak berdosa. Sebagai contoh, program Satu Malaysia di mana adalah tuntutan sama dan peluang yang diberikan kepada semua rakyat Malaysia. Untuk konsep tersebut berjaya, kita rasa kerajaan harus berhenti dengan bangsa politik kerana ini benar-benar melelahkan. Kami membesar dan mengikuti dengan borang aplikasi meminta kami untuk menanda bangsa kami. Seharusnya berhenti memberi tanggapan negatif terhadap bangsa lain dan berhenti berfikir tentang kaum kami, etnik kami, tetapi sebaliknya kita harus tumpukan bahawa kita tiada kaum Melayu, tiada kaum Cina, tiada kaum India, kerana kita cuma terdapat bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang mempunyai kebebasan memilih agama dan kepercayaan yang sesuai dan disukainya. Sebagai seorang Malaysian, kita dapat lebih memilih hak bersuara, dapat dihormati dan dapat didengar. Kami berharap bahawa kerajaan benar-benar melaksanakan dan menjalankan demokrasi berparlimen dan saya berharap masyarakat Malaysia tidak lagi takut dan berasa mendiskriminasi terhadap satu sama lain kerana kita adalah satu sama lain dan kita adalah satu sah dari sisi undang-undang. Lain daripada itu, isu perkauman juga membawa kesan negatif kepada bidang politik. Hal ini dikatakan demikian kerana perkauman antara etnik ini boleh dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik. Contohnya UMNO, MCA dan MIC, serta akhbar dan rancangan televisyen berlainan bahasa mengikut etnik masing-masing. Politik mengikut kaum ini lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Walaupun terdapat juga politik bukan berasaskan perkauman, tetapi jika dilihat kepada masyarakat berbilang kaum, mereka lebih cenderung untuk mengekalkan identiti masing-masing serta mempertahankan nilai, budaya dan idea yang berbeza di antara kelompok masyarakat. Punca yang menyebabkan berlakunya isu perkauman dalam politik antara sebab utama adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengagihan kuasa. Jika kita lihat keadaan di Malaysia, ekonomi kebanyakan dipegang oleh orang Cina, manakala politik banyak didominasikan oleh orang Melayu. Hal ini disebabkan pada penjajahan British di tanah Melayu. Masyarakat dipisahkan dari sudut ekonomi dan penempatan mengikut kaum-kaum asing. Sebagai contoh, orang Cina bekerja sebagai peniaga dan tinggal di bandar,
Manakala orang Melayu tinggal di kawasan perkampungan dan melakukan aktiviti pertanian dan orang India pula ditempatkan di kawasan ladang bagi menguruskan kelapa sawit dan getah. Selepas kemerdekaan, disebabkan orang Cina mempunyai modal yang banyak serta berpengalaman dalam perniagaan, mereka terus memonopolikan ekonomi di Malaysia sehingga sekarang. Pengasingan ini wujud di antara etnik disebabkan kesan negatif dasar-dasar yang terbentuk semenjak zaman penjajahan. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu perkauman adalah dengan membasmi kemiskinan tanpa mengira perbezaan etnik dan kaum. Sesebuah masyarakat perlu dibuat penyusunan semula untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi di antara kumpulan etnik dan menghapuskan pengenalan etnik dengan kegiatan ekonomi dan kawasan tempat tinggal. Dalam masyarakat tersebut, kepentingan umum akan lebih diutamakan daripada kepentingan kaum atau kumpulan-kumpulan yang tertentu. Terima kasih kepada ahli panel pertama, Tai Xingyue. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kedua, Viviana Li Huiyi. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada hadirin yang dihormati. Isu perkauman telah membawa kesan dari segi ekonomi. Kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum masih wujud akibat dasar pecah dan perintah yang dijalankan oleh British sebelum merdeka lagi. Kerajaan pula telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk selesaikan masalah ini melalui beberapa cara. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat supaya jurang perbezaan antara masyarakat bumi putera dan bukan bumi putera dapat dihapuskan. Kerajaan juga telah menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk memberi peluang kepada masyarakat Melayu dan bumi putera agar bergiat aktif dalam sektor ekonomi. Ia juga melibatkan pembangunan ekonomi dalam negara kita dilakukan dengan mengambil kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu hingga sekarang. Cara penyelesaiannya adalah dasar ekonomi baru merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Maklumat utamanya ialah perpaduan negara. Selain itu juga bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Menyadari hakikat bahawa penganggahan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka dasar ekonomi baru telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Ketegangan antara golongan yang berharta dan yang tidak berharta adalah berpunca daripada isu kemiskinan. Didapati bahawa orang Melayu lebih banyak menghadapi kemiskinan berbanding kaum-kaum yang lain. Didapati juga orang Melayu masih jauh ketinggalan dan kurang mampu bersaing dengan kaum-kaum lain walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Dasar ekonomi baru dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 hingga tahun 1990. Bagi memastikan matlamat untuk menghapuskan kemiskinan tercapai, strategi ditumpukan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Berdasarkan banci penduduk 1970, didapati bahawa kira-kira 49% daripada semua keluarga miskin di Malaysia berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Dan kira-kira 86% daripada jumlah itu berada di kawasan luar bandar. Bagi mencapai matlamat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam melalui kemudahan pendidikan, kesihatan, bekalan air dan elektrik. Di samping itu, keutamaan juga diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, beasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan dasar ekonomi baru, matlamat untuk membasmi kemiskinan telah tercapai.
Laporan Rancangan Malaysia ke-6 telah menunjukkan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 ialah 17% berbanding 49% pada tahun 1970. Bagi memastikan matlamat yang kedua dalam dasar ekonomi baru itu tercapai, kerajaan telah cuba memperbaiki keadaan ekonomi dan pada masa yang sama menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, penembungan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Kesan yang seterusnya ialah kesan daripada berlakunya isu 13 Mei 1969. Ketika peristiwa 13 Mei berlaku, keadaan amat tidak terkawal dan pertempuran antara kaum berlaku akibat suasana tegang. Untuk meredakan ketegangan keadaan ini, kerajaan telah mengisytiharkan darurat pada 16 Mei di seluruh negara. Tujuan diisytiharkan darurat ialah pertama untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal. Setelah mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 16 Mei, kerajaan telah menubuhkan Majlis Gerakan Rakyat iaitu Majiran yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Turut menganggotai Majiran ialah pemimpin-pemimpin parti politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. Antaranya ialah Tun Dr. Ismail, Tan Siew Sin, Tun Judy Sambatan, Datuk Hamzah bin Abu Samah, Tan Sri Muhammad Ghazali Shafi, Tan Sri Abdul Kadir Samsudin, Tan Sri Muhammad Saleh Ismail dan Jeneral Tunku Osman Tunku Muhammad Jiwa. Menyedari masyarakat berbilang kaum di Malaysia tidak mempunyai satu hala yang jelas, maka kerajaan telah memperkenalkan rukun negara untuk memberi garis panduan yang lebih jelas kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Rukun negara adalah manifestasi ideologi nasional dengan tujuan untuk mencapai perpaduan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum, warna kulit, bangsa dan agama. Konsep rukun negara yang dibentuk oleh Majiran ini pada asasnya ialah untuk membentuk corak masyarakat Malaysia berdasarkan prinsip hidup yang telah pun wujud dan boleh dijadikan pegangan masyarakat Malaysia. Cara penyelesaian isu 13 Mei ialah melalui dasar ekonomi baru ini, kerajaan bertindak untuk merapatkan jurang kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin tanpa mengira kaum kerana ketidakseimbangan kekayaan terutamanya antara kaum hanya akan mencetuskan suasana yang tidak harmoni akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. Justru untuk menjayakan dasar ekonomi baru ini, kerajaan telah memberi banyak tumpuan kepada golongan seperti pekebun-pekebun kecil, penghuni estet, petani nelayan dan pesawar. Dasar pendidikan kebangsaan adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan Syur Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Ia telah dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. Pada amnya, dasar ini bertujuan untuk membantu menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar yang utama serta berasaskan kurikulum, peperiksaan dan kegiatan kurikulum yang sama. Sebagai sebuah negara yang rakyatnya berbilang bangsa, kaum dan agama, Malaysia tidak lari daripada aspek keberbagaian untuk membentuk warga negara yang lebih baik dan membina negara bagi mencerminkan satu kepribadian Malaysia. Selain itu, bagi mengelakkan berlakunya isu perkauman pada masa depan, ibu bapa haruslah membimbing anak-anak mereka tentang pentingnya perpaduan kaum. Dengan ini, anak-anak mereka akan mempunyai persefahaman antara kaum lain yang menebal serta tidak akan menaruh perasaan negatif terhadap kaum lain sejak kecil lagi. Tambahan pula, ibu bapa juga turut menekankan dan menyampaikan ajaran agama kepada anak-anak mereka kerana agama mempengaruhi seseorang untuk berpegang kepada nilai-nilai baik yang diajar oleh ajaran agamanya seperti menghormati orang lain, bersedia membuat kebaikan dan sebagainya.
Oleh demikian, pengamalan dan penghayatan ajaran agama boleh menjadi satu pemangkin utama dalam mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Akhirnya ialah peranan yang dimainkan oleh masyarakat. Jika negara kita ingin terus membangun dan rakyatnya hidup dalam keadaan aman, damai dan makmur, satu masyarakat yang bersatu padu haruslah diwujudkan terdahulu sebelum menjalankan strategi-strategi pembangunan negara. Justeru, kita haruslah membuang sikap atau perasaan negatif seperti sikap apati, perasaan prasangka, diskriminasi, stereotip, lain-lain lagi dahulu. Sikap atau perasaan tersebut akan mendatangkan kesan-kesan negatif dan menghalang seseorang untuk menjalin hubungan baik antara kaum lain yang seterusnya mungkin mencetuskan keadaan masyarakat yang tidak harmoni seperti rusuhan kaum 13 Mei atau peristiwa di Kampung Medan. Sebaliknya, kita perlulah mempraktikkan semangat kejiranan supaya dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bermasyarakat yang berbilang kaum. Sebagai contohnya, kita boleh mengamalkan nilai-nilai kejiranan seperti mengutamakan kepentingan dan kebaikan bersama, tolak ansur, hormat menghormati dan sebagainya, lalu berbincang dan bermuafakat dengan jiran tentang hal-hal kebajikan dan keselamatan bersama. Dengan ini, kita dapat memahami dan menghormati agama dan kebudayaan jiran-jiran yang pelbagai kaum selaras untuk mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat yang pelbagai kaum. Maka ini akan mendorong negara kita untuk mencapai perpaduan negara dan keharmonian sosial melalui sosio-ekonomi yang seimbang di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel kedua, Viviana Lee Hui Yi. Seterusnya, saya ingin mempersilakan ahli panel ketiga, Nikhil Teo Saitin. Salam sejahtera kepada hadirin yang dihormati. Isu perkauman akan mengakibatkan pelbagai kesan dan impak. Dari segi kesan terhadap sosial, di mana kita dapat lihat bahawa wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Sikap perkauman ini akan memecah belahkan kaum, bukan sahaja memberi kesan dalam jangka masa yang pendek, namun turut memberi kesan dalam jangka masa yang amat panjang. Kesan dalam jangka masa yang pendek, contohnya sekiranya orang Melayu tidak diberi peluang pekerjaan di kebanyakan perniagaan yang dipunyai oleh masyarakat Cina. Ini akan mewujudkan pandangan yang serong dan rasa tidak puas hati. Dalam jangka panjang pula, perasaan ini sudah tentu akan menjadi teruk dan lebih mendalam, serta mungkin akan membawa kepada rusuhan kaum. Isu-isu perkauman boleh menggugat perpaduan dan kesepakatan antara kaum, mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraman awam, mencetuskan konflik dan perselisihan kaum serta konflik antara agama. Hal ini mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum. Ini akan menghilangkan semangat toleransi, semangat saling menghormati, serta menimbulkan suasana tidak aman, menggugat keselamatan rakyat serta mengurangkan persefahaman bangsa berbilang kaum. Kesemua elemen-elemen negatif ini akan menggugat keharmonian hubungan antara kaum sehingga menjejaskan perpaduan, menghilangkan kesedaran tentang kepentingan hubungan antara kaum. Ini akan merencatkan keselesaan rakyat pelbagai kaum agar hidup dengan harmoni dan mengusut hubungan interaksi antara agama dan budaya. Hal ini sudah tentu akan memberi kesan dalam kehidupan rakyat Malaysia. Oleh itu, jelaslah bahawa isu perkauman akan memberi impak yang amat besar. Maka isu perkauman haruslah dielak setiap masa. Ekoran daripada keruntuhan sosial di Malaysia ataupun perpecahan kaum di Malaysia ini mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan juga malahan berhenti dengan serta-merta.
Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian ataupun defisit di mana perbelanjaan melebihi pendapatan. Antara sebabnya, apabila berlaku rusuhan kaum, kerajaan terpaksa membelanjakan banyak duit untuk mengamankan negara. Hal antara contohnya ialah mengarahkan tentera untuk mengawal keamanan agar rakyat tidak cedera. Oleh itu, banyak duit akan dibelanjakan. Dan pada masa yang sama, pendapatan negara juga akan berkurang. Mengapakah hal ini berlaku? Hal ini disebabkan oleh ekonomi yang terbantut. Selain daripada itu, pelabur-pelabur juga akan menghentikan pelaburan mereka di Malaysia. Mengapa? Kerana mereka risau akan mengalami kerugian dan pelabur luar negara juga yang ingin melabur di Malaysia juga akan membatalkan hasrat mereka. Hal ini kerana mereka takut bahawa ekonomi Malaysia terjejas dan keamanan Malaysia tidak selamat, maka mereka tidak ingin membuat pelaburan. Maka batallah hasrat mereka. Mata wang Malaysia juga akan jatuh teruk di mana apabila berlaku ketidaktenteraman di Malaysia. Ramai akan meninggalkan negara Malaysia untuk mencari tempat yang lebih selamat dan ini akan mengakibatkan duit ringgit Malaysia keluar dengan banyaknya dari Malaysia. Terdapat beberapa cara yang efektif untuk mengatasi isu perkauman ini. Perselisihan faham antara kaum dapat dielakkan melalui perancangan beberapa program yang mewajibkan setiap kaum, tidak kira Cina, India ataupun Melayu, untuk melibatkan diri. Program yang dilaksanakan perlu merangkumi aktiviti-aktiviti yang berunsurkan perpaduan. Program seperti program Satu Malaysia, program penubuhan sekolah wawasan dan banyak lagi program-program yang perlu dibanyakan. Program lain seperti Rumah Terbuka bagi perayaan-perayaan setiap etnik yang diamalkan dalam negara kita juga perlu diperluas dalam seluruh negara. Program Rumah Terbuka akan mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum. Program-program seperti ini diperlukan kerana ini akan memupuk semangat cinta akan tanah air kita sekaligus dengan melahirkan perasaan menghormati adat resam kaum lain. Dengan ini, semua rakyat Malaysia dapat bergaul dengan harmoni dan mereka dapat hidup dengan aman dan sentosa. Hal ini akan menjalinkan hubungan yang erat antara masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Semangat patriotisme yang akan dipupuk ini perlu dimulakan dari kecil lagi. Bak kata pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu mendorong anak-anak untuk bergaul semasa masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik. Mereka tidak boleh hanya bergaul dengan rakan yang sama bangsa dan agama. Mereka perlu bergaul dengan semua masyarakat Malaysia. Dengan ini, semua rakyat Malaysia dapat hidup secara aman dan mereka dapat bergaul secara mesra. Masyarakat kita juga perlu bergaul, berkongsi pendapat dan membina kumpulan dengan masyarakat kaum lain. Kita perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan keupayaan bersatu dan berusaha menghindari segala faktor yang boleh memecah belahkan kesepakatan. Kita harus bersatu padu kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ia perlu diberi perhatian kerana masih wujud golongan yang berkepentingan untuk bermain dengan api sentimen perkauman dan agama. Hakikat kita mampu mengekalkan cara hidup aman dan damai tidak boleh dijadikan alasan untuk kita terus berasa selesa. Kita sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran dari dalam maupun luar. Justeru itu, kita perlu sentiasa berhati-hati agar tidak berprasangka buruk sesama kaum supaya mengelak sikap mementingkan diri. Seterusnya, kebebasan dan hak-hak asasi individu dalam sesebuah negara akan menjamin dalam perlembagaannya.
Dengan ini, satu masyarakat adil dapat dilahirkan. Semua rakyatnya mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran negara mereka. Semua orang diberi layanan sama rata agar mereka tidak akan berasa disisihkan. Kekayaan negara pula akan diagihkan secara saksama. Dengan ini, semua rakyat dapat sama rata dan mereka tidak akan berasa tidak puas hati. Dan tidak akan dibenarkan berlaku pemerasan manusia oleh manusia. Organisasi politik yang berasaskan kepada kepentingan etnik perlu dihapuskan dan mewujudkan percampuran di antara etnik-etnik untuk mewujudkan sebuah organisasi yang sependapat. Dengan ini, rakyat akan berasa lebih aman dan mereka akan kebebasan dan hak-hak asasi individu dalam sesebuah negara akan dijamin dengan perlembagaannya. Dengan ini, satu masyarakat adil dapat dilahirkan. Semua rakyatnya mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kemakmuran negara mereka. Kekayaan negara pula akan diagihkan secara saksama dan tidak akan dibenarkan berlaku pemerasan manusia oleh manusia. Organisasi politik yang berasaskan kepada kepentingan etnik perlu dihapuskan dan mewujudkan percampuran di antara etnik-etnik untuk mewujudkan sebuah organisasi yang sependapat. Dengan ini, isu perkauman dapat diatasi dengan efektifnya. Terima kasih ahli-ahli panel. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang kesan isu perkauman dan cara mengatasinya. Sebagai penutup, kita dapat lihat di mana banyak masalah yang akan timbul ekoran tidak wujudnya persepakatan padu di antara kaum. Sejak negara kita mencapai kemerdekaan sejak 53 tahun lalu, banyak cabaran dan tugaan yang telah dilalui oleh negara dan yang paling utama di antaranya adalah mewujud persatuan di kalangan kaum yang pelbagai ini. Peristiwa hitam 13 Mei 1969 dan peristiwa penjajah Inggeris yang membuat tasar pecah dan perintah haluslah diambil sebagai pengajaran dalam mewujudkan persepakatan di antara kaum. Semua masyarakat haruslah berganding bahu dalam membantu mewujudkan negara yang harmoni. Hubungan etnik yang mantap sangat perlu dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang mempunyai kepelbagaian dari segi agama, bahasa, budaya dan etnik. Persoalan hubungan etnik, persatuan dan integrasi amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan seterusnya pembangunan negara berjalan rajak tanpa sebarang gangguan. Persatuan dan integrasi penting supaya tenaga negara dapat disalurkan kepada memajukan negara daripada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada kepelbagaian etnik. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci kepada kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapai kemajuan, negara memerlukan rakyat yang dedikasi dan komited untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Justeru, masyarakat perlu saling memahami dan menghayati 8 nilai satu Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti. Malaysia pada masa sekarang berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan global yang besar. Dengan itu, negara kita amat memerlukan kesatuan dari semua golongan masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa.
sebarang kesangsian, kecurian, dan ketidakpuasan hati antara kaum yang diterjemahkan secara berlebihan hanya akan mewujudkan ketidakstabilan dan persengketaan dan akhirnya merugikan negara kita sendiri dan membajilkan usaha-usaha yang telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin dahulu. Sidaran hadirin yang dihormati, entah sirih salah sarung, entah kalah salah tutup, entah masuk salah sampai, terimalah salam bersantun, salam yang meminta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menonton forum remaja ini. Lantara keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundi diri. Sekian, salam sejahtera, salam Malaysia.